Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 19/11/23 kita teruskan pengajian kita dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang kedua, siri yang ke-53. 53 kuliah dah kita Al-Baqarah. Ayat yang kita akan baca pada hari ini ayat 177, satu ayat je. Sebab Allah senaraikan dalam ayat ini 16 perkara kebajikan. Al-bir ada 16 perkara dalam ayat ini, kita akan senaraikan nanti insya-Allah. Dan bukanlah satu kebajikan itu sekadar menghadap ke arah timur atau barat, tetapi kebaikan itu bagi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala nyatakan kepada kita tentang orang yang sabar dengan pelbagai kategorinya. Kategori sabar tu ada berapa? InsyaAllah kita tengok. Jadi ayat ini tajuk dia Mazahirul Bir Al-Haqiqi, ciri-ciri kebajikan yang hakiki, ada 16 perkara. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allahu Akbar. Tengok terjemahan dia. Bukanlah perkara kebajikan, ataupun dipanggil al-bir, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat. Ni nak balahnya masalah tukar kiblat ni, tak habis lagi. Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seorang kepada Allah dan hari akhirat dan semua malaikat dan semua kitab dan sekalian Nabi, dan mendermanya seorang akan hartanya sedang ia menyayanginya kepada kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin,
dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba sahaya, dan mengerjanya seorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat, dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat janji, membuat perjanjian, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan fi sabilillah. Orang-orang yang sifatnya demikian, mereka itulah orang-orang yang benar, beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa. Panjang dia punya terjemahan sebab ayat dia panjang. Baik para jemaah sekalian, kita akan pergi kepada tafsir satu-satu. Tafsir Laisal Birra. Kita ambil pecah-pecah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah perkara kebajikan husulul bir al-khair semata-mata menghadapkan solat ke arah jihah yang telah ditetapkan itu. Jadi asal awal-awal dulu kita menghadap ke arah mana? Menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian bila bertukar ni, dia main provokasi dah ni, provokasi dia panggil. Nak bising-bising, nak bergagak-gagak. Maka tahwilul kiblah, isu pertukaran kiblat ini menjadi sebab fitnah, ujian Allah Ta'ala kepada ahli-ahli agama-agama yang ada pada masa itu. Jadi setiap kumpulan mendakwa bahawa solat ni tak sah kecuali ke arah ni. Jadi Yahudi ke arah barat, Nasara ke arah timur, kita orang Islam la syarqi la gharbi ke arah Kaabah. Mana kita lebih komprehensif. Dari seluruh pelosok dunia kita boleh hadap ke arah Kaabah. Sebab apa? Kesatuan ummah. Mana kalau kita hadap ke arah barat saja, timur saja, itu balik. Jadi kita nak ke arah Kaabah. Maka berlaku ikhtilah di antara muslimin dengan ahlul kitab. Yahudi kata nak kiblat dia, Nasara kata nak kiblat dia. Sebab hak ni kiblat Nabi dulu. Jadi bagi kita orang Islam, la tuqbalu illa bittijahil masjidil haram, qiblatu abi al-anbiya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Allah Ta'ala tegur di sini, mutasuduk main arah lah. Islam ini al-birru yang utama sekali, yang besar sekali. Walakinnal birra man amana billah. Yang besar, yang utama sekali al-bir, iaitulah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bukan duk main timur ke barat, utara ke selatan. Tulis ni belajar. Bir yang pertama sekali iaitulah orang yang beriman kepada Allah. Itu nombor satu. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini dalam perkara keimanan. Allah Ta'ala bagi beberapa kategori tadi. Keimanan ada 4. Man amana billahi wal yaumil akhir. Amana billah 1, wal yaumil akhir 2, beriman pada hari akhirat, wal malaikati 3, wal kitab yang keempat, wan nabiyyin, dan beriman kepada nabi-nabi. 5 sini. Satu lagi tak ada dalam rukun iman, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Jadi ayat ini termasuk dalam rukun iman. Maka Allah kata lakinnal birra, ai kebajikan itu
man ittasafa bihadhil umuril atiyah, siapa yang bersifat dengan sifat yang akan datang ini, dia bagi kepada 3 kategori. Yang pertama i'tiqadat, kepercayaan hati. Ada 5 rukun di sini, tambah satu lagi rukun, iaitu beriman dengan qada dan qadar. Dan kita bagi pula albir fil a'mal, kebajikan dalam amalan. Kita sebut nanti wa atal mala ala hubbi, kebajikan dalam ibadat, dalam akhlak. Jadi siapa dia boleh pegang kategori-kategori yang ada ini, faqad akhadha bimajami'il khairi kullihi, orang inilah yang berpegang dengan kumpulan kebajikan yang Allah Ta'ala arahkan kepada kita. Baik, dalam ayat ini Allah mula dengan apa? Man amana billah, iaitulah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nak beriman kepada Allah melalui apa? Kita percaya dengan ketuhanan Allah. Ketuhanan Allah dia panggil al-uluhiyah. Ketuhanan Allah ar-rububiyah. Kita beriman dengan nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah, Asma'ul Husna. Dan kita beriman dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Semua sifat yang sempurna dipanggil sifat al-kamalat. Itu adalah mempunyai yang layak bagi Allah Azza wa Jalla, maka itu sifat Allah. Dan beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat Allah, apa dia lagi? Iaitulah beriman dengan kebangkitan semula, beriman dengan ada syurga, ada neraka, dan semua yang berkait dengan keimanan pada hari akhirat. Syurga, neraka, ada balasan baik, balasan buruk. Kemudian beriman dengan malaikatur rahman, dengan malaikat-malaikat Allah yang besar, yang gagah perkasa, bilangannya terlalu ramai, terlalu banyak, tak dapat nak hitung kita. Dan sifat mereka tidak menderhakai Allah sekali-kali. Itu dipanggil beriman dengan kitab. Wal imanu bil kutub atau bil kitab, beriman dengan kitab-kitab. Kal iman, kita yakin bahawa kitab itu turun daripada Allah Azza wa Jalla. Kita tak tengok Nabi terima kitab, siapa tengok? Sahabat-sahabat pun tak tengok semua, dia tengok sekali-sekala. Seorang dua hak tengok waktu turun wahyu. Itu pun tak nampak. Cuma nampak Nabi berpeluh, Nabi jadi berat dia punya. Adalah, yang penting bukan nampak macam malaikat mari ke majlis perisytiharan penyerahan surah Al-Baqarah ini. Ada. Dan beriman kita dengan para anbiya, para nabi. Kita percaya nabi-nabi yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita percaya nabi yang tidak disebut. Tapi yang tak disebut tu ada yang dapat dikesan dengan riwayat lain, ataupun kita secara umum sajalah. Dan beriman dengan risalah, ajaran yang mereka bawa benar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini sudah ada kategori yang pertama, dia panggil kategori i'tiqadat, kepercayaan. Kita pindah pula kepada kategori yang kedua. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab. Dan termasuk dalam musammal bir, termasuk dalam kebajikan dari sudut amalannya, dari sudut orang panggil muamalahnya, iaitulah apa dia? Wa atal mal, dan mendermakan seorang akan hartanya sedang ia menyayanginya. Kalau kita pihak kita tak nak, macam perangai sebahagian kita hari ni lah. Kalau nak sedekah baju tu, pergi cari baju hak 10 tahun 20 tahun lepas, hak lusuh dah baru sedekah lah. Ada
baju hak 10 tahun tapi dia memang dia sayang, dia pakai jarang-jarang. Hak ni comel lagi, ini pahala besar lagi. Ni hak lusuh ni. Orang panggil hak ketinggalan model. Dah. Dia kata model ni orang tak pakai dah weh zaman ni. Tu kita sedekah. Itu lain. Naknya ala hubbihi. Kita sedekah hak kita sayang. Allahu akbar. Makan hak kita sayang, tu kita sedekah. Ni buka dalam peti makan ni hak nak kulak dah. Tengok dia punya tarikh expired date, nak habis bulan depan dah, banyak sedekah. Lain dengan kita sedekah hak kita sedang sayang. Lain. Kepada siapa kita sedekah? Tengok senarai. Allah Taala senarai di sini supaya kita tidak terlupa. Jangan lupa. Yang pertama, kita sedekah kepada al-zawil qurba. Apa dia zawil qurba? Anak beranak kita. Utama sekali para jemaah sekalian, kita nak sedekah, kita mula dengan keluarga kita. Isteri, anak-anak itu sedekah wajib, nafkah wajib. Kemudian kita tengok senarai lain pula, anak beranak kita, adik-beradik kita, orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga, dia panggil aqarib. Aqarib ni panggil kaum kerabat. Kaum kerabat ni orang yang ada hubungan pertalian silaturahim dengan kita. Maka kita kena tengok demo tu. Jangan tidak ni, kita sekarang ni dak anak beranak tak tanya khabar. Oh bangga tu, hari ni derma ke NGO ni, hari ni NGO sana, anak beranak tepi tangga tak tanya khabar pun, makin ke tidak. Ini tanggungjawab tuan-tuan. Sebab itulah dikatakan hak kejiranan ada 3. Dia jiran, dia muslim, dia anak beranak. 3 tangga. Dia jiran, dia muslim. 2. Dia jiran, non muslim. 1. Hak. Jadi kita nak mula ke sedekah kita dengan aqarib, dengan anak beranak dulu. Jangan duk main kuat sangat NGO sana NGO sini. Rumah anak beranak kita tercabut atap, tidur berdinding ke langsir pun ada, nak pintu tak ada. Nak kata apa? Sabar. Kemudian al-yatama wal yatama, anak yatim yang kehilangan bapa, dia masih kecil lagi, belum balik, dan dia tidak ada harta, tak ada usaha sendiri, dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh bapa dia. Jadi katanya mengikut dalam kategori anak yatim ni tidak mutlak. Maknanya kalau yatim tu kaya, tak payah kita beri. Ramai juga anak-anak yatim kaya. Siapa mereka anak yatim jutawan pun ada. Dah sorang-sorang boleh 10 juta, ayah dia mati, kaya, ahli korporat, sorang boleh 1/2 juta. Jadi orang ni buat apa lagi kita nak beri bantuan duit kepada dia? Kita beri bantuan lain, bantuan kasih sayang, bantuan penjagaan, bantuan didikan, banyak lagi bantuan. Jangan nampak sebelah ya. Saya tak bagi duit ke anak yatim ni, tapi saya jaga dia, kita didik dia. Setiap kali kita tengok dia, kita panggil dia, mari anak, mari sini, peluk, bagi kasih sayang. Dia pun seronok mari masjid, orang masjid sayang ke dia, bagi makanan, tak ada masalah. Jadi kasih sayang ni bukan dengan duit saja. Kata orang bukan semuanya dengan duit, dengan fulus. Jadi ada lagi kita perlu pada didikan kasih sayang. Siapa lagi? Wal masakin, orang miskin. Orang miskin ni itulah orang yang tak cukup dia punya pendapatan, hasil pendapatan tak cukup dengan keperluan. Itu dia panggil miskin. Dia ada pendapatan tapi tak cukup. Contohnya dia ada duit, gaji dia 1,000 sebulan, 2,000 sebulan, tapi anak dia 10. Jadi dia berhak lagi untuk terima bantuan. Orang miskin, orang fakir lebih rendah daripada miskin. Fuqara, orang fakir lebih rendah dia punya miskin dari sudut pendapatan. Mungkin tak ada pendapatan langsung. Belah kasihan Jabatan Kebajikan Masyarakat,
belah kasihan daripada pusat zakat dan belah kasihan daripada NGO di masjid ataupun siapa-siapa saja. Itu dia panggil orang fakir. Ada pun orang miskin, dia ada pendapatan tapi tak cukup. Lagi wabnas sabil ini iaitulah orang yang terputus bekalan dalam perjalanan. Orang yang terputus bekalan dalam perjalanan, dia kaya, rumah dia ada duit, tapi dalam musafir travel ni dia putus bekalan. Boleh jadi duit dia hilang ke, barang-barang dia kena curi ke orang ke. Jadi kita boleh bantu sampai dia balik ke rumah. Macam zaman kita hari ni tak, dia kaya, tak apalah, saya beli awak tiket bas RM50 dengan duit makan tengah jalan, duit top up telefon, ambil RM100 semua, boleh. Itu dia panggil Ibnus Sabil, maknanya musafir yang terputus dia punya bekalan dalam perjalanan. Kita jangan kata dia ni kaya ni, rumah dia tahu sekarang dalam perjalanan dia putus bekalan. Kaya apanya, dia kaya di rumah dia, jadi bagi duit biasa apa ke rumah dia. Wasailin, dan orang-orang yang orang yang meminta kerana keperluan hajah, dengan sebab dia ditimpa musibah, dia ditimpa bala bencana, jadi kita beri pada dia. Boleh kita beri. Ni ramai orang komplain ni. Zaman kita hari ni scammer dia panggil. Scammer banyak ni. Kita tengoklah watak orang tu. Kalau nampak dia ikhlas betul, berhajat, berilah. Tapi kalau nampak mari kaki kelentung mari, ana waktu duduk negara Arab tu banyak scammer minyak. Stesen minyak. Bukti mari bukan orang Arab Saudi, orang luar mari. Orang India, orang apa-apa ni, jenis scammer mari. Dia bawa kereta lah, kononnya dia ni bekerja di negara Teluk, mari umrah, siapa sini tak ada minyak, kereta apa ni, macam-macam dia punya alasan, duit hilang. Kita bagi, mari isi minyak aku bayar. Tak, dia masalahnya kalau kita ada isi minyak kereta, tak nak fulus. Kereta nak mari duit, mari aku isi. Nampak ke kelentung. Kalau betul-betul dia nak isi minyak, kita bayar. Nampak dia lapar, kita ajak masuk restoran makan. Tak nak feeling, nak duit. Ini nampak kesekemaan dia tu ada. Yang tak tahan ya, kita pergi bulan depan umrah, jumpa pula dengan dia ni. Berapa lama mu putus bekalan sini? Dia tengok kita, dia lari. Tengok, dia cari orang lain pula. Baik, kalau kita tak tahu dia scammer, kita berikan Allah Ta'ala, kita dapat pahala. Dia tu dosa sebab dia tipu kita. Dia kata tak ada pahala, tapi tak samalah pahala dengan orang betul-betul berhajat yang kita kenal, kita beri. Ni syak, kita nak bagi peragu-ragu tak. Biasa kita bagi 100, bagi 10 ya. Sebab orang ni nampak macam lain macam. Yang seterusnya, berapa dah kita ni, hitung sendirilah. Wa fir riqab ni orang hamba yang nak membebaskan diri dia daripada perhambaan. Dia panggil hamba mukatab ni hamba, dia minta dengan tokia dia nak bebas diri. Tokia kata membayar aku 500, bayar aku 1000, bayar 100,000, aku lepas. Dia cari duit, minta sana minta sini, jadi kita bagi duit sumbangan, dia boleh lepas. Masalah riqab zaman kita hari ni, para jemaah sekalian, riqab zaman kita ni tak ada hamba, tapi perhambaan tu berlaku. Contohnya orang ni ditangkap oleh orang, dijadikan hamba abdi ataupun dijadikan pelacur, na'udzubillah. Jadi macam mana dia nak lepas diri daripada kemelut, daripada perhambaan ini, boleh kita bantu dia. Mau ambil duit senyap, mau beli tiket, mau lari tengah malam, boleh kita bantu dia. Ataupun kita pergi bayar ke
Bapak babi hak duduk apa ni? Bukan bapak ayam, ayam boleh makan, bapak babi. Hak duk kontrol dia tu. Saya nak lebih bebas ke budak ni balik kampung. Berapa awak kena bayar? Dia kata membayar aku 100,000, bayar 50,000, aku lepas bayar. Ambil budak ni bawa balik pergi tempat pusat pemulihan. Jangan letak kursi. Letak di tempat pemulihan yang ada kawalan. Kalau tidak dia curi pula. Bodoh kita ke duk bayar ke dia. Itu rekod zaman kita ini. Mungkin saya tak putuskan, mungkin boleh masuk dalam isu ni. Isu nak lepaskan orang. Ada seminar yang dia buat tentang rekod ni, menarik jugalah. Dia kata termasuklah orang budak-budak yang kerja di tempat-tempat yang haram. Contohnya dia kerja di pusat jualan arak. Anak orang Islam mana boleh jual arak. Jadi kita cuba bagi bantuan kepada dia supaya dia keluar daripada perhambaan jual arak ni. Aku bagi mu RM5,000, mu balik kampung beli meja satu, beli payung, alat-alat goreng, jual burger. Jadi mungkin dia boleh selamat diri dia daripada terjebak dengan najis arak ataupun najis riba. Najis belaka tu. Kita duk tulis najis rasuah dengan najis dada je. Najis riba tak sebut. Sebab masing-masing duk dekat riba belaka. Apa lagi? Wafir riqab, habis kategori bantuan. Kita berpindah pula kepada kategori ibadat. Wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Yang seterusnya, mereka menunaikan salat dengan sempurna, dengan khusyuk, dengan syarat dan rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya. Ini orang-orangnya bir, orang yang buat kebajikan duduk situ. Waz zakah, dan mengeluarkan zakat, bayar zakat kepada orang yang telah disebut oleh Allah 8 golongan dalam Quran. 8 golongan. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin ila akhiril ayah. Yang ketiga, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, orang yang menunaikan perjanjian. Ay wa atimmu maltazamu bihi, orang yang menyempurnakan perjanjian apabila mereka berjanji, sama ada dengan Allah atau dengan makhluk. Ada tak orang berjanji dengan Allah? Ada orang berjanji dengan Allah. Apa dia? Ya? Bernazar. Bernazar ni jangan main. Awak berjanji dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku dapat projek ni, seekor lembu rebah. Oh, selalu tumbang seekor lembu. Boleh sungguh projek 2 juta, mari jumpa ustaz. Kalau kita tukar-tukar ke, jual pakai gula ayam kan ustaz, tak jadi. Dia janji nak 9 lembu. Jangan tipu. Kecuali dia main ayat belik. Kalau aku boleh projek nak makan lembu. Makan lembu tak payah sembelih. Pergi beli 2 kilo, ajak 2-3 orang ustaz tangga masjid tu. Dah, mari rumah makan. Sebab saya niat kalau boleh projek nak makan lembu, makan. Tu dia panggil ayat belik, nak lepaskan diri. Tapi biasanya masyarakat kita Melayu ni, Malaysia ni, kalau kata nak makan lembu tu macam nazar dah tu dah. Dia nazar. Aku nak makan lembu, maksudnya dia nak sebelah lembu. Cuma ayat tu tak jelas. Dia kata saya tak niat nak belah lembu, saya niat nak makan lembu. Makan. Supaya dengan nak makan kambing. Oh, aku kalau boleh, anak ni boleh berapa nak makan kambing. Anak tak lepas bah. Kita boleh lewat 7A 6A dah, periksa. Beres. Dia ambil anak sekolah, berhenti di kedai roti tempayan, kambing. Makan kambing. Habis lah. Oh, kata ustaz jangan ajar ni, rugi pak lebay weh. Tak ada orang belah kambing, dia main. Sebab lafaz dia tidak soreh.
Dia tak kata nak sembelih seekor kambing, dia kata aku nak makan kambing. Walaupun uruh dia orang Melayu, kalau kata nak makan kambing ke makan lembu tu maksud dia nak sembelih. Tapi dia boleh takwil kalau dia bakhil. Dia boleh takwil. Dia boleh main. Allahu akbar. Jadi kita janji dengan Allah, janji dengan makhluk semua kena tunai. Falam yanquduha min ba'di mitsaqiha, jangan sekali-kali kamu batalkan perjanjian setelah kamu buat janji. Karena itulah para jemaah sekalian, penting sangat dalam hidup kita ni, bila kita nazar ke, kita niat satu, tulis. Takutnya nazar kita ni tertunai selepas tahun lagi, tahun depan baru dapat, 2 tahun lagi baru projek kita lulus, kita lupa. Dia kadang-kadang pakcik-pakcik ni dia cakap dengan budak-budak, dia main-main. Dia kata dia tunjuk anak kita, kalau dapat 5A UPSR ni, pakcik bagi basikal sebuah contohnya. Budak tu bila dia dapat 5A, dia bagi cerita, dia kata pakcik tu janji dulu, kata ingat dia tak ingat dah. Dia bukan nak menipu, tapi dia pun lupa. Kita pun nak pergi minta pun malu kok. Engkau janji, bukannya janji ada MOU bertulis, buah-buah sambil minum air. Tapi ingat, bila kita janji dengan orang akan ingat. Kita yang lupa. Itu biasalah, fenomena lupa ni berat. Fenomena lupa ni kita mudah lupa. Pasal itulah dikatakan Melayu mudah lupa. Saya tambah Arab pun sama juga. Arab pun sama. Wallahi tak ada apa-apa. Punah jana habis. Yang kita bimbang hari ni perjanjian sama-sama kita ni. Sama-sama bertulis, tiba-tiba lompat sana sini. Ini pun penyakit tak lekat janji ni. Allahnya, penyakit tak lekat janji ni penyakit yang berbahaya, sebab dia akan pergi ke sifat munafik. Nauzubillah. Baiklah, kita berpindah pada kategori adab dan akhlak. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang. Jadi Allah Ta'ala sebut sini sabar tu ketika sakit, ketika diuji oleh Allah Azza wa Jalla, ketika Allah Ta'ala timpakan kepada dia benda-benda yang kita tak suka. Sabar dalam keadaan fakir, sakit, waktu peperangan. Ini kita kena sabar banyak. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sabar dalam kategori ni, Allah Ta'ala sebut satu kategori je sabar sini. Sebenarnya sabar ada 3 kategori yang telah kita sebut, iaitulah sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi ujian. 3 sabar. Di akhir ayat Allah kata apa? Ulaika alladzina sadaqu. Orang yang sifatnya demikian, mereka itulah orang-orang yang benar, beriman, albir, dan mengerjakan kebajikan. Semua kategori kita masuk, alhamdulillah. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang sifat tadi dalam akidahnya mantap, dalam amalannya jaga, dalam akhlaknya terpelihara, mereka lah orang yang benar imannya. Li'an a'malahum, karena amalan mereka bertepatan dengan keimanan mereka, maka mereka itu jadi orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Apa makna orang yang bertakwa para jemaah? Takwa ni maksudnya orang yang apa? Yang jauh menjaga diri dia melakukan ketaatan, orang yang jaga ketaatan, dan orang yang meninggal maksiat, maka itu nama dia muttaqun atau muttaqi, namanya orang yang bertakwa. Baik para jemaah sekalian,
tamatlah perbincangan kita cara ringkas-ringkas. Al-an, sekarang kita berpindah mencari 5 faedah dari ayat yang panjang ini. Yang pertama, al-faidatul ula, faedah yang pertama, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Allah kata bukanlah kebajikan itu balah timur ke barat, tapi kebajikan itu ialah orang yang bersifat dengan sifat yang disebut oleh Allah Ta'ala itu. Maka para jemaah sekalian, kata di ulama tadabbur, al-birru al-jami'u lil khair. Kebajikan itu yang mengumpulkan semua jenis kebajikan, maka jadilah dia al-bir. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi kepada kita berapa? 3 atau 4 kategori: akidah, amalan, ibadah, dan akhlak. Kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dalam ayat ini, di awal ayat ini Allah Ta'ala bincang tentang isu pertukaran kiblat yang tak habis-habis lagi. Kafir duk main lagi isu ni. Sahabat terupa Yahudi dengan munafik duk serang Nabi SAW. Maka Allah SWT ajar kepada kita bahawa laisal bir an tuwallu wujuh, bukan isu kebajikan tu tengok timur barat, tapi kebajikan itu iaitulah semua perkara yang melakukan ketaatan kepada Allah, maka dialah orang-orang yang baik. Allahumma jan'ana minhum, ya Allah jadikan kami orang yang menjaga kebajikan, orang yang sentiasa albir wa taqwa, melakukan kebajikan dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. 2, dalam ayat ini panjang, tulislah dalam ayat ini lah. Kalau tidak, semua ayat ni tulis balik. Kata di ulama tadabbur, hadhihi ayatun azimatun. Ayat ini mengandungi maklumat faedah yang besar, karena terkandung dalamnya ummahatil ahkam, ibu hukum. Ibu hukum hakam di sini sebab apa? Dia mengandungi 16 kaedah. 16 kaedah. Sudahlah. Nak senaraikan tak? Saya senaraikan. Tuan-tuan dengar. Kalau sempat tulis. Yang pertama, beriman kepada Allah dengan namanya dan dengan sifat-sifatnya. Satu. 2, beriman kepada hari akhirat. Kita ni akan dibangkit semula. Kita akan jumpa dengan Allah. Ada timbangan amalan baik buruk, ada sirat, ada kolam Nabi, ada syafaat, ada syurga, ada neraka. 3, beriman dengan malaikat, bilangan mereka ramai, saiz mereka besar, dan golongan ini tidak derhaka kepada Allah Ta'ala. 5, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, Taurat, Zabur, Injil, Quran, dan semua suhuf-suhuf yang lain benar dari sisi Allah Azza wa Jalla, dan kita ikut kitab yang diturunkan kepada kita, Al-Quran. Yang kelima, beriman dengan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam yang bilangan mereka disebut dalam Quran 25 orang, Rasul 313 atau 15, Nabi-Nabi dikatakan dalam riwayat 124,000. Kemudian kita pergi kepada infak. 6, menginfakkan harta dalam keadaan wajib dan sunat. Yang wajibnya zakat, yang sunatnya pilihan. Kemudian yang ketujuh, isalul qarabah, hubungi silaturahim, jangan diputuskan, dengan kasih sayang dan juga dengan bantuan. 8, sentiasa bertanya khabar hal keadaan anak-anak yatim. Tak kira lah anak yatim tu keluarga kita ke, anak yatim tu anak orang lain ke, yang penting kita bantu mereka. Kalau dia tak ada duit, kita bantu. Dia susah, kita tolong. Dia kaya, kita jaga.
Yang kesembilan, al-masakin, bantu orang miskin, termasuklah fuqara, dengan kategori bantuan yang sesuai dengan keperluan mereka. Yang ke-10, membantu ibnu sabil, orang yang pengembara yang terputus bekalan tengah jalan. Ada juga ulama tafsir kata ad-daif. Ibnu sabil ni dalam kategori dia daif, tetamu. Sebab pengembara ni dia tak duduk situ. Pengembara dia duduk hotel 2-3 hari, lepas tu dia pergi. Sama juga tetamu mari rumah kita, paling lama dia boleh duduk 3 hari, ataupun dia mari bertamu sekejap. Yang ke-11, as-sailin, orang yang meminta. Yang ke-12, fakur riqab, membebaskan hamba dan perhambaan. Yang ke-13, al-muhafazatu ala salah, jaga salat. 14, tunaikan zakat. 15, tunaikan janji. Yang ke-16, as-sabru fi syada'id, sabar ketika susah. Ini dipanggil 16 ummahatil ahkam, ibu segala hukum hakam. Kemudian yang lain-lain itu pecahan-pecahan duduk di bawah dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah SWT masukkan kita dalam kumpulan al-birri, kumpulan orang yang baik-baik, orang yang menunaikan semua tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Faedah yang ketiga, tengok, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was sa'il wa fil riqab. Dia panggil at-tartib fil infaq. Kita nak bagi nafkah, nak bagi derma, kita kena tengok tartib. Yang pertama sekali, yang wajib atas kita siasat, tengok keluarga kita sendiri. Isteri cukup makan? Cukup. Anak-anak cukup makan? Cukup. Adik-beradik, anak saudara, semua kita kena kira, kena bantu kalau mereka memerlukan. Jadi kalau dia perlu, dia kena maklum lah. Pakcik, Ami, Khali, Uncle, ada ayah ngah, ayah dah, saya ni tak ikut duit, nak gaji sekolah tak ada duit, nak pergi masuk universiti, nak beli buku. Itu cuma masalah kita ni. Kadang-kadang anak-anak saudara, keluarga-keluarga kita, dia tak maklum kita. Dia cakap di kedai kopi, oh ada pak saudara tak tolong, ya salam. Orang lain cakap pula kita, oh lah haji tu kaya, kereta 3 buah, anak saudara merempak. Kita pun kadang-kadang tak tahu hajah keperluan mereka. Jadi dia kena, memang kita kena siasat, tapi bolehlah anak-anak saudara dimaklumkan. Kalau tidak, zalim juga kita. Tak, hidup jaja ke orang lain, tak tolong. Dekat kita nak tolong, kita tak tahu. Kemudian dia pergi pada al-yatama. Lish? Sebab orang anak yatim ni dia tak ada bapa. Dia orang ni terbiar, kita kata. Jadi Allah Ta'ala bagi qurba wal yatama. Kemudian dia pergi pada orang yang miskin. Lish? Sebab orang miskin ni orang kerja, cuma dia tak cukup. Beza dengan anak yatim tadi, dia pak tak ada. Kemudian dia pergi kepada pengembara. Sebab pengembara ni dia sekejap ya, lepas tu kita balik selesai masalah. Kemudian dia pergi kepada orang yang meminta, sama ada dia tu betul dia minta ataupun dia scammer, kita tengok. Kemudian Allah Ta'ala sebut hamba-hamba yang nak membebaskan diri. Fakullu wahidin mimman ukhira zikruhu, semua orang yang tartib dia lagi jauh, maka diutamakan yang dekat. Jadi kita tengok tartib ayat Quran ni, kena ambil hak ni dulu. Nak infak, nak sedekah, tengok tartib. Jadi ingat kita ni, kita bimbang hari ni, kita tolong orang lain. Ibarat orang kata kera di hutan disusu. Tak, apa dia kapur kita ni? Kera di hutan susu. Apa? Anak di rumah kelaparan. Beri jamu kera. Anak kata, lo ni jamu kucing. Allahu Akbar. Ada orang sampai 1,000, 2,000 sebulan beli makannya kucing. Tak tanya keluarga di kampung ada makannya ke tidak.
Allahu Akbar. Ini tanggungjawab, dipersoalkan di hadapan Allah. Mau jamu kucing ni, kucing pakai kepala ikan apa tak apa dah pergi beli, duduk dia punya setara mana duduk tu. Comel mana kucing kita bela beribu-ribu habis sebulan pun dia tak bercakap dengan kita. Dah, habis tinggi dia miau bagi kata kaki. Tapi Nuh, anak beranak kita hak miskin di kampung, pernah tanya khabar ke tidak? Ini dipersoalkan, dipertanggungjawab. Baik. Isu yang keempat, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si. Orang yang sabar ketika diuji, ditimpa kesusahan, ketika berlaku bala bencana. Ayat ini kata ulama tadabbur hasun 'ala sabri, menggalakkan kita untuk bersabar. Wa fi hadza tarbiyatun lin nufus. Allah Taala nak didik jiwa kita, nak didik hati kita, supaya kalau terlepas dunia kita tidak kecewa. Hilang kita punya benda yang kita sayang, kita tidaklah terlalu frust sampai menungginya. Terbit pula ayat menungginya. Menungginya ni maknanya frust lah, sampai mereka depression kata orang. Boleh je bunyi hilir sikit. Tapi bila kita sabar, kita boleh, orang panggil, menghadapinya dengan kesabaran, ketenangan, walaupun jiwa kita memang sedih. Mana ada orang tak sedih kita hilang benda baik, benda yang kita sayang? Tak. Tetapi kesedihan itu ada batasnya. Kalau orang yang tak sabar, bila ditimpa susah, dia kehilangan dua perkara. Dahlah barang dia rusak, pahala pula tak dapat. Kita kata biar kita hilang satu, tapi jangan hilang dua-dua. Hilang dunia, pahala akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian yang kelima, yang terakhir, Allah kata apa ni? Was-sabirina fil ba'sa ulaika allazina sadaqu. Siapa yang boleh bersabar, sabar dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla, sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, ulaika allazina sadaqu, maka merekalah orang yang benar dengan Allah Azza wa Jalla, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Jadi di akhir ayat ini Allah Ta'ala mula dengan beriman kepada Allah, perkara gaib, kemudian mari keluarga, akhirkan ditutup dengan sabar. Les, sebab semua benda yang kita nak buat tadi tu mesti dengan sabar. Kalau tak sabar, kita akan lari. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan kami orang yang sabar, jadikan kami orang yang dapat melakukan albir. 16 perkara yang disenaraikan sini, Allah Ta'ala jadikan kita orang yang melaksanakannya, orang yang melakukannya, orang yang menunaikannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah siri yang akan datang besok ayat 178 179, iaitu kutiba yang pertama dalam Al-Quran, iaitulah tentang qisas, balas bunuh bagi orang yang membunuh orang dengan sengaja. Biiznillahi azza wa jalla kita sambung dalam siri akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.